Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada satu Ramadan yang kita tunggu-tunggu dan hari ini tiba untuk sama-sama kita meneruskan My Quran Time, baca faham amal. Kita doakan agar bulan diturunkan Al-Quran ini kita sambut dengan penuh ketakwaan. Allah izinkan kita untuk awal ini penuh bersemangat, ya, diberikan hidayah untuk menunaikan fardu puasa di samping segala ibadah yang ada, dan meneruskan 10 hari yang kedua dan mengakhirkan dengan cemerlang 10 hari yang terakhir. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Fas. Ramadan Karim. Ramadan. Allahu akbar. Subhanallah Safas Ustaz Fas. Sahur apa tadi Ustaz Fas? Sahur kurma. Kurma. Subhanallah. Tu wajiblah tu, insya-Allah. Kita berada Ramadan 2020, 2021. Insya-Allah. Ini Ramadan terakhir 2020 yang ketiga bersama dengan My Quran Time. Yang ketiga dan akhirlah ni kan. Jadi bila cakap yang terakhir ni dia ada sedihnya, Allah, ya, tetapi insya-Allah moga-moga harapnya bukanlah yang terakhir dalam hidup kita Ustaz, ya. Bersama Ramadan kita isi dengan Al-Quran, dan sudah tentu tuan-tuan dan puan menyambut dengan penuh kesyukuran. Inilah antara perkara yang kita akan tengok pada halaman 465. Allah menyatakan untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah halaman 465 memulakan Ramadan kita yang pertama pada hari ini. Kita saksikan, iaitu pada ayat yang ke-57 kita melihat kepada pendustaan dan kesombongan orang-orang yang kufur dan penyesalan mereka, yang kita harapkan bukanlah perkataan ini yang kita gunakan ketika kita masih hidup di atas dunia ini. Dan seterusnya pada ayat yang ke-60, nasib pendusta dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat, sehingga ayat yang ke-61, dan disambung pada ayat 62 hingga 67 bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketauhidan Allah yang penting kita beri perhatian, apatah lagi kita berada pada bulan Ramadan ini. Kita ingin kuatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah agar kita keluar daripada Ramadan ini dengan jiwa takwa, insya Allah. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan ajak kawan-kawan kongsikan pada rakan-rakan yang lain satu Ramadan, ya, satu Ramadan hari Ahad. Sudah tentunya ramai yang bercuti pada hari ini. Betul. Kita mulakan bacaan ayat 57 hingga 62 memulakan Ramadan kita pada hari ini. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, saat dan tikanya yang kita nanti-nantikan dalam kehidupan kita, penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan berpesta ibadah, bulan anniversary Al-Quran kalau boleh kita gunakanlah Ustaz Fazal. Bulan turunnya Al-Quran, bulan yang kalau bulan-bulan lain kita agak lemah ataupun longgar dengan Al-Quran, inilah masanya, inilah bulannya untuk kita perkemaskan, kita perketatkan, kita tambah semangat kita untuk bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Mudah-mudahan bersungguhnya kita bersama dengan Al-Quran sepanjang Ramadan Al-Mubarak ini menjadi madrasah yang terbaik,
Jadi nanti bila habisnya Ramadan, dah habis dah. Pula sebut awal-awal lah. Maknanya tarbiyah betul-betul Ramadan ini dengan Al-Quran, maka bulan-bulan yang lain selepas Ramadan kita akan kekal terus bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah. Begitu juga dengan My Quran Time Ustaz. TV Al-Hijrah bawakan setiap hari bersama dengan para penonton semua selama kurang lebih 3 tahun ini. Alangkah bahagianya, rahmatnya kita bersama dengan Al-Quran. Moga-moga menjadi semangat dalam kehidupan kita untuk kita istiqamah bersama dengan Al-Quran. Amin ya Rabb. Jadi insya-Allah kita nak mulakan Ramadan kita pada hari ini dengan kita menyambung halaman yang ke-465. Kita nak baca bermula ayat yang ke-57 sehinggalah ayat yang ke-62. Kadang-kadang ada yang bertanya, lama tak nampak Ustaz Fas, tak nampak Ustaz Tir. Satu Ramadan inilah kita bermula, April ini bermula Ramadan ini kita akan bersama insya-Allah sampai biiznillah. Kita doakan Ustaz ya. Kita doakan sama-sama insya-Allah. Jom kita baca sama-sama bacaan Murattal Bayati insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 57 hingga 62 daripada surah Az-Zumar. Ustaz ya, terima kasih Ustaz, tetap bertenaga juga ya. Ada serak sikit Ustaz ya. Okey, jadi kalau tuan-tuan serak-serak tu kita teruskan juga. Betul. Ya, kita teruskan, jangan minum pula Ustaz ya. Jangan minum di bulan Ramadan ini, untuk sama-sama kita melihat kepada apakah pelajaran daripada ayat yang ke-57. Kalau kita lihat pada minggu lepas ya, pada hari Jumaat kita melihat bahawa pada ayat 56 satu perkataan ya daripada mereka yang tidak beramal ataupun sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan ya hasrata ala ma farrattu
waqa'tu fi jambillah, ya, iaitu teruk betul ataupun menyesal betul kerana aku ini melalaikan fi jambillah. Sudah pun kita bincangkan bila Allah ini ustaz ya, jambillah ini kita di sisi Allah. Bila kita bercakap berdua ini sebenarnya ada Allah yang memerhati kepada kita. Jadi kalau katakan saya bercakap dengan Ustaz Tar, kalau ada Ustaz Tir di sini, kita bercakap dua je Ustaz. Ustaz Tir kita tak layan pun, Ustaz Tir balik lah. Dia balik kan. Tapi bagi Allah SWT, kalau ada seseorang itu bercakap dengan seseorang, buat perkara yang dia tak indah pun peraturan daripada Allah, tak nak bercakap pun, tidak mahu pun mengambil apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah tak balik. Ya, maksudnya Allah masih lagi memberi peluang kepada kita, tapi Allah membawakan perkataan ataupun suara hati bagi mereka yang sudah terlambat Ustaz. Yang sudah terlambat ini pada ayat 57, agar tidak ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah beri petunjuk, aku ni puasalah. Ada orang yang cakap begitu. Kalau Allah ni berkuasa, beri petunjuk, saya ni dah solat, baca Quran tapi tak sampai seru lagi. Itu perkataan yang kita kena jaga elok-elok. Ya, kita kena jaga elok-elok, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala pasal perkataan itu di dunia ini akan diulang balik Ustaz. Diulang balik di akhirat nanti dengan perkataan lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Ya, aku ni pasti jadi orang bertakwa kalau Allah beri hidayah. Padahal sebenarnya Allah sudah pun mengutuskan rasul, memberikan Quran, banyak penceramah, banyak sumber-sumber pelajaran untuk kita cari. Ya, untuk kita cari. Kalau kita boleh cari rezeki, mengapa kita tidak cari rezeki untuk sampai ke akhirat? Itu perkara yang logik untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan bercakap tentang perkara muttaqin ini dekat dengan bulan puasa Ustaz. Ya, Ramadan ini kan, kalau di hujung ayat 183 surah Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. Ya, jadi jangan pula kita kata kalau Allah beri hidayah saya ni sembahyang malam lah kan. Kalau saya ni diberi hidayah saya baca Quran lebih sikit. Jangan salahkan Tuhan, kita yang kena bertanggungjawab susun masa ya. Kalau memang tak tahan makan nasi lepas masa sahur Ustaz ni, pasal lepas subuh dia tumbang, kurangkan makan contohnya kan. Makan yang sesuai ikut kadar. Ada orang okey makan nasi biryani pukul 4 pagi, lepas subuh 3 juzuk. Alhamdulillah ya. Tapi kalau saya tak tahan, tak boleh kalau terlebih makan dia sahur tu, auzubillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita tahu apakah kekuatan kita, dengan izin Allah kita cuba merancang sebaik mungkin Ramadan ini. Au taqul, ya. Jadi dia dah menyalahkan Allah SWT pada ayat 58. Ada satu lagi suara hati, suara yang pernah dibicarakan di atas muka bumi ini, diucapkan di muka bumi ini, ulang balik di akhirat nanti. Apa perkataan orang-orang yang menzalimi, yang mendustakan Allah? Au taqula hina taral azab. Tadi dia menyalahkan Tuhan, kalau tidak aku jadi orang yang bertakwa. Tapi kali ini bila dah nampak azab Ustaz, bila dah nampak azab di hadapan, maka pada waktu ini katanya apa? Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ya, bila dah nampak azab, okey saya tak salahkan Tuhan, tapi kalau katakan boleh patah balik ke bumi, saya akan jadi bukan orang yang muslimin, bukan orang yang mukminin, tapi di sini katanya minal muhsinin Ustaz. Minal muhsinin, orang yang cemerlang, yang kita dah belajar sebelum ini pada ayat yang ke-55 halaman 464, bahawa kalau kita ini pernah buat silap, kita nak kembali pada Allah, kita kena wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, iaitu kita ikut yang terbaik daripada al-Quran ini. Kita dengar cerita, kita dengar pelajaran, kita ambil dan kita cuba buat ahsan, yang terbaik. Maka orang-orang yang memberi alasan tadi itu, dia kata kalau nanti saya bukan sekadar biasa-biasa, saya akan buat yang terbaik pada Ramadan saya akan baca Quran, saya akan sedekah, saya akan taja orang iftar Ustaz ya. Pasal apa? Pasal dah tengok azab dekat depan. Kan? Banyak duit tapi kedekut contohnya kan. Okey, jadi perkara-perkara itu Allah ulang balik agar kita jangan jadi orang yang beri alasan. Kan, beri alasan, dan kita doakan bila kita belajar begini, kita pun rasa saya kena semak balik ya. Kadang-kadang kita ambil yang minimum untuk Ramadan, tapi kita doakan Ramadan ini kalaupun tak maksimum ya, kita cuba naik sikitlah Ustaz ya, lebihkan sikit. Orang Allah dah mudahkan sebagai anugerah, kita kejar anugerah ini, tawaran daripada Allah SWT. Kalau kita tengok surah Al-Qadar Ustaz, lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan. Masya-Allah. Ya, maksudnya ini untung, banyak kali untung ni. Betul kan? Mungkin banyak kesilapan kita yang lepas, tapi kalau kita buat baik pada Ramadan ini, dapat Lailatul Qadar lebih daripada umur hidup kita yang biasa Ustaz ni. Dulu hidup mungkin tak berapa okey sangat, banyak kesilapan, bukan mungkin, memang pasti pun. Ini yang kita harapkan kita boleh kejar. Pada ayat yang ke-59, bala ya,
tidak, ataupun sesungguhnya keterangan ku telah datang kepadamu tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Kita baca sekali lagi ayat 59 ini kerana Allah membalas. Di dunia Ustaz ni kadang-kadang kalau orang tu kata, oh kalau aku dapat hidayah aku puasanya. Allah tak balas. Masya-Allah. Allah biar aje. Okey, tak puasa fine. Kan. Allah tak balas. Tapi di akhirat nanti bila Allah balas, itu bila kan kalau kat rumah kalau anak ke kan cakap kalau adik tak buat abang tak bergaduh, tak tumbuk adik contohnya kan. Kalau mak tak balas, ayah tak komen, itu kira sabar gitu. Tapi bila dah mula mak komen, itu petanda duit raya tak dapat tu. Okey, kita baca ayat 59 kembali bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hari ini puasa kita hari yang pertama hari ini semua Allah bersemangat semua, alhamdulillah, dan syukur kerana apa? Kerana kita dapat isi masa kita, susun jadual kita tengah hari kita bersama dengan My Quran Time, bersama dengan Al-Quran, kita telusuri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala. Kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-59. Betul Safas ya? Ayat yang ke-59. Jom semua gemakan. Dia ngantuk semua tu. Inilah masanya untuk menyegarkan kembali mata kita. Kita baca sama-sama ayat yang ke-59. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha واستكبرت وكنت من الكافرين واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-59. Allah membalas qad ja'atka ayati, ya, telah datang ayat-ayat kami. Ada dua jenis petunjuk ataupun ayat, iaitu dalam bentuk kehidupan kita, fenomena kehidupan kita, COVID yang hadir, pelbagai cabaran hidup kita Ustaz ya. Allah bagi ujian, itu adalah ayat daripada Allah, dan juga ayat yang kita baca daripada Al-Quran ini sudah datang. Tetapi apa yang Allah cakap, fakadzabta, kamu mendustakan sebenar-benarnya, ya, kamu mendustakan dengannya, dan kemudian kamu sombong dan kamu menjadi orang yang tidak bersyukur, iaitu orang yang kufur. Yang kita harapkan pada Ramadan ini, kita lagilah jangan kita mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Kita dapat belajar sesuatu, kita kata sadaqallahul azim Ustaz ya. Sebenarnya perkataan sadaqallahul azim itu kita nak daripada hati kita, benar ya Allah, memang perkataanmu benar dan saya tidak akan sombong dan saya tidak akan jadi orang yang tidak bersyukur. Namanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal sebenarnya bagi orang yang kufur itu pada hari kiamat, ada ayat yang ke-60, mereka akan jadi wajah mereka jadi hitam Ustaz. Masya-Allah. Muswaddah, gelap, hitam. Dan mengapa hitam? Pasal tak ada orang kata ku hitam, tak ada. Ya, produk-produk yang ada dalam pasaran di dunia tak ada cakap ku hitam. Dia mestilah ku putih. Pasal dengan putih, dengan cantik, seseorang itu bolehlah tunjuk-tunjuk dekat Facebook sikit Ustaz. Saya sekarang ni dah putih contohnya kan, walaupun sebenarnya itu bukan melambangkan kepada kemuliaan. Tapi bila wajah dah digelapkan, ya, digelapkan, ini bukan hitam biasa, ini hitam yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu orang yang takbur, yang sombong pun dah tak boleh nak sombong lah Ustaz. Ya, pasal kalau katakan wajah kita, contohnya wajah saya sekarang kan, digelapkan, kemudian ada arang-arang kat sini, rasanya tak adalah pula nak masuk ke kaca TV sekarang ini bersama dengan tuan-tuan, nak cuba putihkan juga, ya, apa-apalah kuku yang ada tu digunakan untuk pastikan yang terbaik. Jadi Allah jadikan perkara ini kepada orang yang sombong, alaisa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Ya, Allah bertanya bahawa sebenarnya jahannam ini adalah tempat tinggal kepada orang yang takbur. Orang yang takbur pasal selama ini dia kata dia ada banyak follower, dia ada banyak duit, dia boleh uruskan segala-galanya, saya yakin dengan solusi saya. Rupa-rupanya
dia tidak dapat selamatkan kehidupan dia. Dan bagi orang bertakwa, tadi dah cerita orang yang takbur, tapi bagi orang bertakwa pada ayat 61 Allah bawakan untuk harapnya kita lah Ustaz. Amin ya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa yunajjillah pada ayat 61. Allah selamatkan, kami selamatkan ya alladzina taqau, mereka yang bertakwa, yang usaha untuk ikut perkara yang halal, jauhkan perkara yang haram, ikut syariat, cuba ikut ya. Maka Allah kata apa? Bimafazatihim. Oh, menarik perkara itu. Ya. Pasal bukan sekadar mereka dijauhkan daripada azab Ustaz ya. Maksudnya tadi muka hitam tu dia tengok dia kepada sana, okey, tepi kamu ke tepi je. Bukan sekadar itu. Allah tak bagi tengok terus masuk syurga. Oh. Itu namanya bimafazatihim, daripada perkataan fauz, maksudnya bukan sekadar kalau orang lemas Ustaz ya. Yeah. Lemas bila bagi pelampung, lepas tu dia ke tepi je kan. Bukan. Dia lemas, lepas dah ke tepi tu, tu 2 tingkat rumah tu itu kamu punya. Masya-Allah. Terus terlupa kepada segala azab yang ada dalam lemas tadi tu. Ini perkataan bimafazatihim. Allah bukan hanya selamatkan orang bertakwa, tepi, duduk tepi, tengok je orang masuk neraka, kamu tak masuk neraka, bukan. Allah terus tutup. Kamu pergi ke tempat kamu tak akan tengok lagi. Pasal kita dah tengok dah sebelum ini. Kalau kita tengok kepada rakan kita di neraka pun, kita pun rasa tak boleh nak cakap apa. Betul. Misalnya, jadi perkara ini adalah satu penekanan kepada kita ya, pada bulan Ramadan ini peluang untuk kita membina jiwa takwa. La yamassuhumusu, tidak akan disentuh ya dengan segala satu keburukan pun, wala hum yahzanun, tak ada sedih dah. Tak ada sedih. Kalau di dunia ni mungkin sedih Ustaz ya. Sedih pasal saya tak dapat nak buat itu, nak buat ini, saya ni dipandang hina, kalau Nabi dipandang hina, tapi Allah selamatkan kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu habita, iaitu terhapus ataupun gugur 16 kali ya, berulang di dalam al-Quran. Dan nanti kita akan tengok bagaimana amal orang-orang yang takbur ini sebenarnya akan hancur ya, akan gugur kerana mereka merasakan mereka infak, mereka derma nak buat baik, tapi buat baik itu bukan kerana Allah tapi kerana takbur, tidak khalis. Itu adalah tema dalam surah Az-Zumar yang kita nak belajar lagi selepas kita berehat sebentar. Jadi kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Dapatkan yang original maaflah ada serak-serak sikit puasa. Subhanallah. Safas itu antara satu lagu lah yang disampaikan. Saya ingat ada seorang penyanyi Arab nama dia Mustafa Atif. Dia baca yang Arab dan diterjemah dalam bahasa Melayu. Safas seni katanya itu amat menarik Ustaz ya. Betul, Ramadan ini sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu taala. Mungkin kalau dulu zaman kecil-kecil dulu Ustaz ya, Ramadan ni rasa tak berapa suka sangat. Betul. Kan, dan saya ada juga jumpa peniaga dia tak suka Ramadan. Pasal tak boleh niaga. Tak boleh niaga kan. Tapi sebenarnya kalau tengok dengan neraca perut kita memanglah tak berapa gembira ya, tetapi kalau tengok dalam kanta agama ya, tauhid kita sebagaimana Allah cakap hidayah ya, dengan kanta hidayah, kita akan rasakan bersyukur Ustaz ya. Bukan mudah nak puasa ni. Puasa sunat nak buat Syaban. Subhanallah. Betul kan. Tuan-tuan mungkin dah banyak puasa Syaban, tetapi yalah Ustaz ya, kita tahu masing-masing punya cabaran, tapi Ramadan ini subhanallah dia satu anugerah untuk kita Ustaz ya. Subhanallah Safas. Sebab itu lisaimi farhatan kan, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, Masya-Allah macam-macam makanan. Ada tengok petang ni lah. First day ni kan, hari pertama ni subhanallah. Tapi kena hati-hati juga supaya tidak berlaku pembaziran. Ingat malam ni kita nak tarawih lagi. Jadi kalau penuh sangat Ustaz Faz, nanti ada rasanya kalimah nanti antara la yahbatanna. Dia disebut dekat sini macam terlalu banyak makan. Nanti Ustaz Faz akan kongsikan dengan kita. Dan satu lagi kegembiraan ialah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga puasa kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita nak singgah sekejap Ustaz Faz ke ruangan tajwid kita. Kita nak lihat apakah perkara yang perlu kita beri perhatian untuk ayat yang kita sediakan pada hari ini untuk kita sama-sama ulang kaji, iaitu kita nak menjaga huruf-huruf dalam bacaan kita supaya tak bertukar huruf dia. Jom kita sama-sama lihat. Iaitulah menjelaskan satu persatu huruf, iaitu huruf qaf dan juga huruf kaf yang bertemu dalam ayat ini. Iaitulah ayat mana? Ayat yang ke-62, iaitulah auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai' ila akhir ayat. Iaitulah fokus kita dekat mana? Dekat khaliqu dengan kulli. Khaliqu kulli. Betul. Dua huruf yang duduk dekat-dekat. Kan? Jiran tetangga. Huruf qaf dan juga huruf kaf. Kalau kita tak jaga, dia boleh jadi dua-dua qaf. Khaliqu kulli, dua-dua qaf. Ataupun kalau kita terlalu nak menjaga sangat ataupun terpaksa kita macam tekan sangat, boleh jadi juga dua-dua kaf. Khaliqu kulli. Allahu akbar, kan dah berbeza. Jadi kena hati-hati. Mula-mula huruf qaf, kenal pasti qaf dekat mana? Ni lidah kita. Qaf duduk pangkal lidah belakang, dekat dengan anak sulung, bukan dekat dengan anak tekak. Belakang pangkal lidah ni, hujung dengan ni, hujung ni pangkal. Qaf. Kaf dekat mana? Kaf depan dia. Qaf, kaf depan dia. Jadi beza bunyi dia. Qaf, qa, qa, kaf, ka. Khaliqu. Lepas tu kaf, kullu, kulli, khaliqu, kulli. Kena beza macam tu. Jadi saya harapkan dan saya mohon ibu-ibu ayah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat semak, dapat cek ataupun dapat belajarlah ataupun latih dengan guru-guru kita, terutamanya kalimah-kalimah macam ni, huruf-huruf yang dekat-dekat macam ni supaya tak bertukar, insya-Allah. Selamat mencuba. Allah Alam. Terima kasih Ustaz kan pada Ustaz Star berkongsi tadi qaf dengan kaf Ustaz ya. Penting tu terutama pada bulan Ramadan dia tak berapa banyak air liur tu. Betul, dia macam lebih kurang saja tu, ataupun kalau terlebih makan pun sama juga. Dia berat dia nak menukar dia punya. Pasal dah penat mengunyah tu. Dia bunyi dia kenyang Ustaz sebut ataupun dia terlalu penat sangat ataupun terlalu kenyang sangat, dia Allahu ghalibu kulli syai'in wa ala kulli syai'in wakil. Ujung je dengar wakil. Yang rasa macam ini Arab style dia. Okey, tapi sebenarnya bukan Ustaz ya, bukan ya. Walaupun ada sengau-sengau tu macam Arab kan, tapi rupanya itu bukan kaedah baca Quran yang tepatlah ya, yang perlu kita elakkan ya. Walaupun memanglah kita nak khatam 30 juzuk ya, tapi hak-hak Al-Quran ini kita jaga sebaik mungkin. Baik. Kita ingin meneruskan ya halaman 465 dengan ayat yang ke-63. Sebentar tadi kita dah bincang sampai ayat 61. Ayat 62 itu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan setiap sesuatu. Ini untuk menafikan pada ada orang cakap bahawa ada makhluk-makhluk tertentu ataupun ada elemen tertentu dalam hidup ini sebenarnya mereka ni dah ada sejak awal lagi. Kan nak menunjukkan betapa hebatnya mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu tidak tepat ya. Ada yang berpendapat matahari dah ada sejak awal dulu, tak ada diciptakan. Bila diciptakan saja, perkataan khaliq itu membawa pada makhluk lemah. Jadi kita tidaklah akan mendewakan ataupun memuja seseorang ataupun sesuatu makhluk. Ini ketauhidan. Dan di hujung itu wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan kepada Allah lah maha sesuatu itu dipelihara. Ya, kalau kita tahu mak kita pelihara kita, ayah kita pelihara kita, tetapi bukan 24 jam. Yang jaga pada setiap masa adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita akan bergembira pasal bulan Ramadan Ustaz ya. Walaupun kita ada penat sikitlah kan dengan berpuasa, tapi janganlah terlampau sampai tak boleh buat kerja. Kan sampai kan solat pun tak solat. Dia kata tentang tidur kan ibadah bulan puasa. Tidur solat tak. Ya, itu kena jaga Ustaz ya. Ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya kita nak Allah pelihara kita. Jadi kita buat ikut kepada apa yang Allah perintahkan. Itu sebabnya tawakal kita adalah kepada Allah. Jadi kita tetap juga ya, ada orang tanya Ustaz ya, macam mana kita nak terus bersemangat dan nampak wajah ceria walaupun ada banyak cabaran. Sebenarnya satu, Allah ni tawakal kita. Allah 24 jam. Jadi kita tahu bahawa Allah akan selesaikan masalah saya walaupun dalam
minda dalam hati tu macam-macam. Betul. Dan dalam sen sama ialah bila kita baca Quran ini kita nampak okey, ada solusi. Dia kan itu kita tak adalah jadi bulan Ramadan Ustaz ni daripada pagi lepas sahur tu masam je muka. Itu belum lagi yang kuat marah. Allahu Waktu nak buka puasa betul, tu Safas. makin tinggi kemarahan. Yang itu kita kena belajar ini apa Ustaz? Ini saim. Ini saim tu. Kena belajar untuk tahan. Selain daripada tahan minum, tahan makan, tahan daripada perasaan-perasaan negatif dalam hidup kita. Jadi kita teruskan bacaan ayat 63 hingga ayat 67. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita nak menyambung bacaan kita dari ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-67. Ibu-ibu, ayah-ayah okey tak tu? Ibu, ayah-ayah. Tersengguk sekejap. Okey. Kita nak baca ni, kita nak sambung bacaan kita. Jom kita baca sekejap ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-67. Tadi kita dah baca Bayati, yang ni jom kita baca pula dengan Murattal Hijaz. Dah bersedia? Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu maqalidus samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat 63 hingga 67 menyambung kepada bagaimana kita nak beragama dengan khalis, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita memahami bahawa Allah lah pada ayat 63 lahu maqalid, iaitu Allah lah yang memegang kunci langit dan bumi. Ustaz ya, bercakap tentang sumber rezeki kita sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak bergembira, kita nak selamat dalam hidup kita ini, kita kembali kepada sumbernya, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang kunci
kunci ini, bukan daripada bos, bukan daripada sesiapa yang kita nampak kadang-kadang oh dia boleh bagi projek pada saya, tetapi rupa-rupanya ia hanyalah sebagai perantara, sumber utamanya daripada Allah. Dan bila-bila masa saja Allah boleh tarik, ya, dengan Allah tarik kesihatan kita, Allah tarik dengan peluang-peluang yang ada, sumber segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina kafaru biayatillah, dan mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah, ulaika humul khasirun. Orang bekerja Ustaz ya, kerja hujung bulan ingatkan nak pergi beraya dah ni kan, tengok dalam bank, oh bila nak masuk ni kan, tengok tak masuk-masuk. Allahu akbar. Rupanya bos cakap sebenarnya tahun ni tak ada gaji kata, pasal dah bayar masa PKP lepas, jadi tahun ni tak ada. Allah. Memang kita akan apa Ustaz, kecewa betul. Dan ini yang Allah nyatakan pada ayat 63 ini, orang yang kufur ini rugi. Ya, rugi pasal apa? Pasal mereka ini adalah orang yang beramal tanpa ilmu, sehingga kan ditegur pada ayat 64, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wahai orang-orang yang kufur ini, mengapa buat kerja beramal ini untuk selain daripada Allah? Kerja Ustaz ya, kerja buat betul-betul, rupanya salah kilang. Allah. Salah organisasi. Bos yang nak bayar gajinya lain, yang buat kerja kat tempat lain. Tempat lain. Tanda tangan silap surat. Betul. Jadi apa kesannya ialah memang rugi, ya, sehingga kan digelar di sini ayyuhal jahilun, wahai orang bodoh Ustaz ya. Orang yang tidak berilmu, yang tidak memahami hakikat bahawa sumber rezeki daripada Allah. Jadi mengapa minta daripada sumber yang tak betul, sehingga kan syirik ataupun takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik, ini satu amaran lagi, ya, kami telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan juga kepada orang sebelum ini, jika kamu syirik. Sebenarnya Nabi Muhammad ni tidak mensyirikkan Ustaz ya, memang nabi memang betul-betul bertakwa, tapi Allah beri amaran sampai pada nabi sekali, la in asyrakta, ya, jika kamu syirik, la yahbaqanna, akan terhapus segala kebaikan-kebaikan yang ada. Macam tadilah, amal kerja hasilnya tak ada. Malah bukan sekadar tak ada hasil, rupanya diazab di akhirat. Kerana apa? Buat kerja untuk orang lain. Sila ambil dia punya ganjarannya daripada orang lain tu, buat apa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini amat mendebarkan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima amal kita. Sekali lagi Allah cakap apa? Wala takunanna minal khasirin, ya, dan benar-benar kamu akan menjadi orang yang rugi. Pasal kalau di dunia ini mungkin tak apalah, saya tukar bos lah, tukar tempat kerja, tapi bila dah sampai akhirat nanti tak boleh dah Ustaz. Betul, nak tukar-tukar ke, setiap kali nak baru ada saja keinginan nak keluar dalam neraka, nauzubillah min zalik, neraka itu akan menyambar balik semula, ya. Jadi ini perkara yang Allah nyatakan. Bagaimana nak menyelesaikan, nak elak kita daripada berlaku perkara tersebut? Ayat 66, balillah, ya, fa'bud, bahkan Allah lah tempat kita mengabdikan diri, wa kum minasyakirin. Mengapa perlu jadi orang yang syukur? Satu, syukur pasal kita dapat nikmat daripada Allah kan, ya, dapat kita bernafas, kesihatan kita, kita ada kereta, kita ada duit dan sebagainya, ada anak. Itu hal dunia, ya. Tetapi lebih daripada itu yang kita nak syukurkan ialah bab agama Ustaz. Dapat masuk Ramadan, dapat kita berpuasa, menghargai tarawih. Bagi sebagian orang yang berbilion-bilion, mereka apa aku kisah kan, buat apa dia kalau nak puasa pun intermittent fasting pasal nak kurus badan. Betul. Ya, bukan kerana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur kita ada agama. Sihat tak sihat, kita bersyukur kita masih lagi ada hidayah agama. Kita kaya tak kaya, masih lagi ada agama untuk kita terus dapat nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang ke-66 sebagai peringatan kepada kita. Ayat yang akhir sekali itu agak panjang, ya, kita nak baca sekali lagi kerana di situ adalah satu pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita agar terus berada pada jalan tauhid. Ayat 67 kita baca bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-67 dan kita nak baca sama-sama. Ayat ini agak panjang. Mari kita cuba latih nafas kita dekat mana kita boleh sampai untuk ayat yang ke-67 ni, insya-Allah. Jom baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما قدروا الله حق
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-67 mengingatkan kepada kita Allah menegur dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana sepatutnya, ya, dalam bahasa kita mudah saatnya mereka ni tak betul-betul menghargai beribadah kepada Allah pada kadar yang sepatutnya. Dia buat sekadar, ya, istilah macam ni tak? Kalau sekadar, ya. Sekadar ni, bulan Ramadan ni sekadar je, kan? Bukan sekadar itu. Dia nak mesti dihargai Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar yang tepat, yang betul, yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, bukan sekadar begitu saja Ustaz, ya. Jadi ini adalah teguran daripada Allah. Allah menegaskan bahawa bumi ini pada hari kiamat ini adalah dalam genggaman Allah, dan juga langit-langit yang banyak pelbagai petala itu semuanya akan digulung, ya, maksudnya dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal orang-orang musyrik ini menyatakan bahawa kami ada kuasa. Sebenarnya Allah mengawal, boleh menggulung segala lapisan langit yang ada, dan Maha Suci Allah. Jangan sampai kita mensyirikkan dan jangan sampai kita beri peluang dalam hati kita untuk bersifat takbur bila kita berjaya melaksanakan sesuatu kebaikan ataupun kejayaan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini 1 Ramadan, kita saksikan. Yang pertama, jangan sombong dengan kebenaran dan kebaikan yang ada, ya. Malah kita perlu bersyukur agar kita sentiasa merendah diri pada Allah. Yang kedua, kejar kemenangan yang hakiki dengan menjadi orang bertakwa. Itulah tarbiyah Ramadan yang kita lalui sekarang. Dan yang ketiga, jauhi amalan syirik kerana ia memberi kesan terhapusnya layah batanna, istilah sebentar tadi, akan terhapus segala amal yang kita rasa nak buat baik tetapi rupanya menjadi orang yang rugi. Kita berdoa. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini ya Allah kami berada di 1 Ramadan ya Allah. Saat yang kami nanti-nantikan, saat yang kami tunggu-tunggu, saat yang mana kami doakan sebelum ini agar kami dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah, kami bersyukur ke hadratmu ya Allah di atas kesempatan peluang buat kami untuk kami mengikuti Ramadan kali ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Engkau kuatkan kami ya Allah agar kami dapat benar-benar mendirikan Ramadan kali ini menjadikan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, Ramadan ini kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami ini ya Allah hamba-hambamu yang benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah.
hamba-hamba yang diperbaiki takwa kami kepadamu ya Allah, hamba-hamba yang kembali kepada Al-Quran kalammu ya Rahman, hamba-hamba yang mana kehidupan kami diteruskan dan juga diberi istiqamah untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelum ini ya Arhamar Rahimin. Moga-moga Ramadan ini menjadi madrasah yang terbaik buat kami sekeluarga. Mudah-mudahan bertemu kami semuanya di syurgamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada satu Ramadan yang penuh barakah ini, dan kita doakan saja kita terus istiqamah, sawah bendang terang kekuningan, anak kecil berlarian dengan ria. Ramadan tiba penuh kesyukuran. Moga Allah terima amal kita. Kita bertemu lagi pada halaman akhir surah Az-Zumar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.